Bab 2, Fiqhul Ibadah dan Syariat, halaman 29. Pengertian Fiqhul Ibadah. Secara bahasa, kalimah fiqh dapat diertikan dengan al-ilmu. Fiqh kita panggil ni ilmu, iaitu pengetahuan, atau al-fahmu, iaitu pemahaman. Al-ilmu tu pengetahuan, al-fahmu kepahaman. Jadi boleh disimpulkan bahawa fiqh ialah ilmu memberi kepahaman yang mendalam. Sebagaimana Rasulullah mendoakan sepupu dia Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma, ya Allah, faqihhu, berilah kepahaman agama. Faqihhu fid din, berilah kepahaman mendalam dalam agama. Itu makna perkataan fiqh. Dia hak minum air tu rekod sendiri. Hak doa tu sunnah Nabi. Kita boleh doa kepada anak kita, Allahumma faqihhu fid din. Boleh. Kalau tiup dalam air tu, hak tu orang panggil rekod sendiri dah. Sebab hak Nabi tiup dalam airnya ialah benda lain untuk ru'yah. Sebagaimana dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Sebab kita prinsip kita tadi nak turut Nabi dah. Tujuan kita ngaji nak turut Nabi. Jadi kita buat hak Nabi buat, hak Nabi tak buat jangan buat. Sebab nak buat hak Nabi ajar pun tak ada dan dalam hayat kita nak buat. Terlalu banyak. Okey, kan? Sebab itulah ada orang sebut, apabila kita menegakkan sesuatu bid'ah, dengan sendiri kita tinggal sunnah. Dia kata, kalau kita tidak buat benda sunnah, maka dengan sendiri kita akan ditinggal sunnah. Misalnya, sunnah kata tiap-tiap malam Jumaat atau hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Kita tinggal waktu kita pergi baca Yasin. Yasin itu tidak sunnah. Tidak sunnah untuk hari Jumaat lah. Jadi bila kita baca Yasin, dengan sendiri kita tinggal surah Al-Kahfi. Sebab tu dia kata, bila kita tinggal benda sunnah, bila kita buat benda tidak sunnah, dengan sendirinya sunnah tu kita tinggal. Tak ada masalah. Seperti baca hal lain dah. Okey. Secara istilah pula, fiqh adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan pada mukallaf. Ini kalau warna kuning ni saya nak highlight. Fiqh kita dah tahu dah tadi, apa makna fiqh. Satu lagi istilah mukallaf. Fiqh, hukum hakam ni sebenar untuk siapa? Untuk mukallaf. Bukan untuk orang lain, untuk kita sebagai warga mukallaf. Apa makna mukallaf? Makna yang dibebankan. Tengok dalam bahasa yang kita belajar tadi, dia juga fi'il 4 huruf. Ya, tadi kita belajar kallama. Tak? Ini pun 4 huruf, kallafa. Kallafa ni makna membebankan. La yukallifullah, Allah tidak membebankan. Kallafa. Mukallaf, orang yang dibebankan. Kita lah. Kita ni sebenarnya orang yang menerima beban. Kallafa. Dan kita boleh kembangkan kallafa kepada 14 pula. Kallafu. Ya, Cik Ismail tak? Siapa dia boleh baca ni, kita boleh hadiah lah misalnya. Kallafu. Dia mukallaf. Artinya, warga yang dibebankan dengan hukum hakam. Mukallaf ialah orang yang layak dibebani dengan kewajipan. Dari segi syarat, makna dia mukallaf ni siapa dia? Orang yang layak dibebani dengan kewajipan. Seseorang itu dianggap mukallaf bila mana ada pada dirinya 2 perkara. Syarat nak jadi mukallaf 2 perkara saja. Kena ada 2 perkara ni. Yang pertama, aqil. Maksudnya berakal. Kita panggil aqil. Berakal. Kita maknanya syarat pertama ni lulus dah kita. Kena ada 2 syarat nak jadi mukallaf. Kita berakal dah.
Ciri-ciri akil adalah apabila seorang itu sudah dapat membezakan antara baik dan buruk dan di antara benar dan salah. Itu orang panggil akil. Sebab tu orang gila, kanak-kanak, apa ni? Kanak-kanak tu bukan boleh tu balik tak. Orang gila tidak termasuk dalam akil. Dia tak cukup syarat. Dan dia bukanlah. Maknanya bebanan syarat ke atas diri dia tu terlepas. Dia tak semayang pun tak apalah sebab dia bukan mukallaf. Mana tak cukup dia nya? Akil. Dia tak ada syarat akil. Kalau gitu, kalau orang tak semayang tu tidak akil lah. Malas semayang. Kau mana cikgu? Malas semayang tu, pasal apa? Dia kata dia tidak mukallaf, apa? Tidak akil, tak ada otak. Kedua, baligh. Kali kedua ialah baligh. Akil baligh, iaitu sudah sampai pada ukuran biologis. Dari segi usia ialah mencapai 15 tahun mengikut hitungan tahun qamari, tahun hijri. Atau bagi seorang lelaki dia sudah pernah mengalami mimpi basah, dia panggil. Manakala bagi seorang perempuan ialah kedatangan haid. Jadi akil baligh kita dah cukup syarat, maka kita mukallaf. Jadi kita semua ni dalam kelas ni semuanya mukallaf. Sebab apa? Kita akil dan kita baligh. Tidak disebut sebab artinya biasa disebut haid. Tapi kalau sekiranya dalam syarak, kalau berlaku kepada wanita sebelum kedatangan haid, juga dikira baligh. Rolik. Dia kira benda rolik. Orang perempuan ni dikira Nabi jari-jari yang berlaku. 2.1.2 Ibadah secara bahasa. Habis tadi fiqh kita faham dah. Ibadah secara bahasa mempunyai 4 makna. Pertama ialah at-ta'ah, kepatuhan. Jadi setiap kali nak buat ibadat, nak melakukan sesuatu ibadat, kena ada benda ni, ta'ah. Kalau kita buat dengan tidak ketaatan, tidak mencapai orang panggil ibadat yang sebenar. Yang kedua ialah al-khudu'. Apa makna al-khudu'? Ketundukan. Ketiga az-zul, kehinaan. Dan yang keempat ialah at-tanassuk, iaitu pengabdian. 4 makna ibadah. Jadi kita ambil contoh dalam semaya, maksud kita semaya tu, 4 ni kena ada dalam diri kita. Sebagaimana disebut kesimpulannya, ibadat merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, kehinaan dan pengabdian kepada Allah. Secara definisi bolehlah dikatakan bahawa ibadat adalah at-taqarrubu ila Allah bi imsali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wal amalu bima azina bihi syari'u wa hiya ammatun wa khassatun. Maksudnya ibadat adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga yang dikatakan ibadat adalah beramal dengan perkara yang diizinkan oleh syariat, dan ia meliputi ibadat umum dan ibadat khusus. Sebab itulah bila orang bercakap ibadat ni luas, merangkupi semua sudut penghidupan. Itu nama dia ibadat umum. Sebab daripada definisi ini ialah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa sahaja dalam hidup kita, bila kita ikut perintah Allah, jauhi larangannya, maka dia panggil ibadat. Sebab itu Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar dia menyebut bahawa contoh seperti jual beli, dia kata, masa kita melaksanakan amalan jual beli, kita juga beribadat. Sebab apa? Kita mematuhi surahannya dengan akad jual beli, dengan benda menjauhi daripada riba, tidak ada penipuan. Betul tak? Jadi masa interaksi itu bukan kita kata aktiviti saja-saja, tapi dapat pahala dan direkod sebagai ibadat. Pasal apa? Kita menjauhi larangannya dan kita mematuhi suruhannya. Ibadat umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadat. Sebabnya nak mencapai ibadat tu kena dengan niat.
Kita belajar dalam qawaid fiqhiyah. Qawaid yang pertama, gapo dah cikgu qawaid yang pertama tu dia orang hafal qawaid. Gapo dah mula-mula kita ngaji qawaid pertama. CP pertama. Tak ingat lu dah. Al-umur bimaqasidha. Ingatlah, saya mesti lepas Al-umur bimaqasidha. Setiap perbuatan tu dikira je dengan niat qasid kita. Jadi kalau nak suruh jadi, kalau ibadat khusus kalau tak niat tak sah. Macam sembahyang kalau tak niat tidak sah. Ibadat umum ni kalau tak niat, tidak niat tak payah kata nawi, tetapi orang panggil kita punya motif perbuatan kita itu, kalau nak suruh jadi ibadat, ialah kita kena ada motif yang baik. Betul tak? Okay. Ibadat umum segala kehidupan kita keluar, misalnya kata-kata orang tu pergi makan gaji. Kalau dia motif dia tu semata-mata nak ke duit saja, berbeza dengan satu seorang lagi bila dia pergi makan gaji tu dengan niat nak menyara keluarga, tak? Dan dia pula bila dia masuk, dia nak melengkapi sistem kehidupan manusia, nak menjalankan aktiviti manusia dengan dia sebagai seorang kaki tangan dalam satu struktur perkhidmatan itu. Dengan adanya dia boleh menyelesaikan perkara-perkara untuk maslahat orang ramai. Kalau motif dia tu lagu tu, maka dia akan mendapat pahala. Itu panggil ibadat umum. Jadi itulah pentingnya kita belajar dalam kaedah fiqh tadi, al-umur bimaqasidha, tujuan untuk jadi ibadat. Jadi kita kiaslah kepada aktiviti lain. Baik. Sedangkan ibadat khusus, ini poin, ibadat khusus ni macam sembahyang, puasa, zikir, solat, ni benda ada kaifiat. Ialah perbuatan ibadat yang dilaksanakan dengan tata cara. Saya highlight warna kuning tu. Tata cara, kaifiat, prosedur. Dan prosedur ni pula ditetapkan oleh Rasulullah. Tak boleh kita nak prosedur sendiri. Sebut saja ibadat khusus, kena prosedur yang ditetapkan oleh Rasulullah, seperti bersuci. Nabi Ismail, hak mana dulu, hak sunat, hak basuh 3 kali, basuh sekali. Kita tahu mari mana tu? Rasulullah yang bagi tahu kepada kita. Ini ibadat khusus. Ada pun ibadat umum, dia tak ada tata cara, dia tak ada kaifiat. Dia hanya letak kepada motif. Boleh beza tak dua ni? Ibadat umum ni dia tak ada proses. Nabi tak mari ajar bila nak pergi pejabat, kena pergi dengan kereta, kena pergi naik motor ke pukul 8 pagi, masuk balik pukul 5 tu manusia boleh tetap. Cuma nak dapatkan ibadat itu kena motif. Maqasid. Ada pun ibadat khusus tidak cukup dengan motif, prosedur dia. Tata cara tu mesti diikat dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Contohnya macam bersuci, solat. Sebab tu Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu kena sembahyang supaya mu tengok aku sembahyang. Kalau mu buat lagu lain, aku buat lagu lain, tak terima. Zakat, puasa, haji, korban, zikir tu tak boleh nak cipta zikir sendiri. Selawat tak boleh nak reka selawat sendiri. Wirid tak boleh nak reka wirid sendiri. Nampak sini tak? Baik. Benda begitu kita kata gini, kalau pendapat ulama yang muktabar itu, dia melihat kepada banyak segi hadis kan. Okey. Macam Imam Syafi'i kita kan. Ada hadis yang menyebut Nabi tu basuh sekali. Tapi dia faham dengan caranya, maknanya meniga-nigakan anggota itu adalah sunnah. Jadi dalam pertimbangan dia ambil beberapa hadis, bukan kita kata satu hadis sajalah, cuma tepat tak tepat. Imam Syafi'i bukan kata dia rekod sendiri, dia ada sandaran dia. Cuma sandaran ni tepat atau tidak tepat itu mesti berlaku. Kadang-kadang tepat ni Imam Hanafi lebih tepat lah. Manusia kan. Tepat ni Imam Ahmad lebih tepat. Jadi dari segi siapa kepala sekali dengan tiga,
Kita nampak sininya lebih tepat kan, apa ni, ramai di antara ulama yang mengatakan hak Imam Ahmad lebih tepat, iaitu sekali. Cara Nabi. Kalau kita berpegang kepada ulama yang muktabar, yang kita yakin dah Imam Syafi'i itu dia akan melihat kepada nas juga. Setelah beberapa nas dia upah dia apa orang panggil timbel hak nu proses gini dia pun ambil satu kesimpulan. Jadi dari kesimpulan ni kita kena ingat dalam kaedah dia kalau salah betul. Kan? Man ijtahada fa asaba falahu ajran, siapa dia berijtihad dia betul dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid, kalau dia salah boleh 1 pahala. Jadi Imam Syafi'i ni kalaulah ijtihad dia pun tidak tepat pun masih dapat 1 pahala sebab dia menggunakan seluruh tenaga dia untuk melihat kepada nas-nas dia. Jadi dia tu beranggapan 3. Dia kata 3 juga. 1 pahala kan? Tapi bagi kita, kalau bagi saya ni, saya melihat bahawa 1 tu pendapat Imam Ahmad tu lebih tepat. Itu bergantung pada kita. Dia tidak salah kalau kita nak buat 3. Sebab kita bersandarkan kita, sebab kita ni orang muqallid, orang taklid berdasar kepada Imam Syafi'i. Faham tak? Kalau tanya hak mana betul, mesti ada hak mana dia kebenaran dia tidak 2, tapi dia segi kaedah. Oleh kerana Nabi kata kalau salah pun betul, kalau betul pun betul, maka luahkan apa fiqh kita ni dah. Okey. Selawat wirid. Sebab itulah selawat ni yang akhir-akhir ni memang ramai orang reka boleh dalam mimpi, dalam apa yang Nabi tidak tunjuk. Sedangkan ibadat ni dia kena ada tata cara yang ditunjuk oleh Nabi. Ini jadi masalah. Saya ijazahkan selawat ni boleh daripada habis sikit-sikit. Suatu malam apabila dia tidur didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah mengajar inilah selawat. Betul tak? Jadi mana boleh lagu tu, boleh dalam mimpi. Jadi satu risalah daripada itu nak dikatakan dia telah sibuk dengan ada beberapa amal sunnah yang dia kalau dia kata dia sibuk, Nabi Tuhan tidak akan kata al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama bagi kamu. Tak ada tinggal dah tu. Apa makna sempurna? Betul tak? Dan lagi ni, jawab nama tadi lah. Itu orang panggil hujah akal dia. Mana dalil yang Nabi tak ada? Tak? Tak. Kita pergi kepada tadi. Dalil mari mana tu? Kalau tidak, ayat al-yawma akmaltu lakum itu adalah satu alat. Maknanya satu orang panggil satu pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kerja Nabi. Hak membawa ni Muhammad telah sempurna, tak ada tinggal dah. Hak kata tinggal tu orang lain kata. Dia kata tinggal. Tuhan sendiri kata tak tinggal dah. Tuhan sendiri kata nak pakah dia apa? Itu pendapat dia kerana dia duduk nak sangat benda tu. Maka dia carilah macam-macam hujah. Betul tak? Sebab tu ingat ni kan, kalau lagu tu dia panggil, kita ingat kepada Imam Malik kata dah. Dia kata mani bertadaan fil Islam bid'atan. Siapa dia buat satu benda baru, benda rekod dalam agama ni, dia kata faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka dia beranggapan bahawa Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Macam tadi lah, lorak tak ada nak royak. Imam Malik sebut dah. Siapa dia kata jenis Nabi ni aku buat ni, walaupun Nabi tak buat, aku buat juga. Dengan anggapan tinggagam. Artinya dia telah menuduh Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah yang telah Allah tugas kepada dia. Nampak situ? Berat lah benda tu. Kalau bagi Imam Malik, dia kata orang lagu ni orang yang menuduh Nabi khianat. Sebab Nabi kata lorak tak ada, lorak halak kamu.
Memang tugas tu dia, Tuhan beri ke dia dengan cukup masa. Kalau tak sudah, Tuhan tak mati dia. Tuhan panjang lagi. Bila tiba-tiba hari tu Tuhan kata, hari ni telah aku cukupkan, telah aku sempurnakan. Apa makna tu? Maknanya hak Nabi tak royak tu hak tak ada dah tu. Sebab Tuhan sendiri kata cukup. Hak kata tak cukup je, hak tu ambil lah ni kata tak cukup. Nah, nampak tak situ? Kita fikir situ. Pergi hak buah. Apa nak ayat tadi? Tuhan sebut dalam surah Al-Maidah tadi. Kemudian gabungan daripada dua pengertian tersebut, maka fikul ibadah boleh didefinisikan. Kita duk mengaji fikul ibadah di apa dia? Jawab dia, ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syarak terhadap sesuatu amalan. Kita bukan nak belajar hukum sesuatu amalan, tapi dasar dia. Dasar sesuatu hukum. Manakala untuk ibadat khusus ditambahkan di dalamnya dengan tata cara. Ini berbeza dengan ibadat umum. Ibadat khusus dia ada tata cara, atau bahasa Arab dia panggil kaifiyat. Kita kaji dengan kaifiyat. Kaifiyat ni makna prosedur, tata cara. Seperti bersuci, ada tata cara dia. Mana anggota yang didahulukan, berapa kali basuh, sekat mana basuh. Itu tata cara dia kata. Solat daripada takbiratul ihram sampai ke wisalah. Kita nak tiru serupa dengan Nabi. Okey, zakat, puasa, haji, korban, zikir, selawat. Macam selawat ni, jadi kita tengok orang lain ni dia bahasa lebih hebat, dia boleh rekod selawat. Sedangkan sahabat, orang yang pandai dengan bahasa Arab yang duduk dekat Nabi, dia tanya Nabi, bila Nabi kata kena selawat, bila matur ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu dengan sebanyak-banyaknya. Bila dengar ayat ni, sahabat kata, okey, kita pakat selawatlah, kita rekodlah, tak mungkin dia orang Arab, belum tak rekodlah. Tapi sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Macam mana kami nak selawat kepada kamu? Dia tanya, nak sebut gapo? Tak berani dia nak rekod. Maka Nabi pun ajarlah selawat sebagaimana beberapa riwayat dalam hadis. Maka selawat itulah kita akan guna sebagai ibadat selawat. Mari generasi kemudian ni lebih pada sahabat pula, dia rekod pula. Carilah macam-macam alasan. Ada sahabat yang buat, Nabi tak buat, sahabat buat, cerita bila, cerita sena, macam-macam lah. Nak menjustifikasikan supaya rekod dia itu boleh diterima. Kesemua ibadat tersebut dibina atas rasa ketundukan dan kepatuhan. Kita tunduk, kita patuh kepada Allah serta harapan untuk memperoleh redha. Bila kita nak buat sesuatu benda ni, cuba ingat benar. Saya ingat benar lah hak hadis Nabi hamba. Kita dalam tajuk 4 ni ada hadis tu saya sebut. Rasulullah segulungan orang Islam telah dihalau daripada haudun Nabi, kolam Kausar, nak minum air tu kan. Ingat saya sebut sekitar lalu lagi. Berduyur-duyur mari. Dia sebut dia kolam tu, kalau kolam Kausar tu semua orang kena minum supaya menjamin dia tidak dahaga sampai bila masuk syurga kan. Dengan dia gambarkan dengan gayung sebanyak bintang di langit, tidak main pulang-pulang apa. Baik disebut dengan gayung. Tu gambar dalam kita main dulu, mungkin tak ada baik kan. Lagu mana kita tak tahu dia kata gayung. Tapi dalam hadis tu ayat begitu lah. Gayung seperti bintang di langit. Tiba-tiba satu kumpulan tu dihalal. Mereka halal, jangan mari. Bila jangan mari, Nabi tengok. Nabi panggil, tanya mereka, apa hamba? Itu aku kenal, tu umat aku. Tengok jawapan mereka. Dia kata, ya Muhammad, innaka la tadri man ahdathu ba'dak. Hey Muhammad, mu tidak tahu apa yang mereka ini reka ahdas, buat benda baru selepas mu mati. Dia buat amalan tak serupa dengan mu. Mu ajar selawat lagu lain, dia selawat lagu lain. Mu ajar semayang lagu lain, dia semayang lagu lain. Mu ajar wirid lagu lain, dia wirid lagu lain. Nampak? Maknanya berat risiko orang yang mereka amalan yang tidak bersandar pada amalan Nabi. Bila Nabi dengar, Nabi tidak kata, tak apalah, okey-okey sajalah, siang ke dia. Dok. Nabi jadi naik angin. Nabi kata, suhkan man ahdasa ba'di, dia kata.
Hamba pergi jauh orang yang reka selepas daripada kematian aku. Nampak tak? Jadi benda kalau kita faham lagu tu, tak ada pasal nak cari benda-benda yang menyebabkan risiko kita gitu. Dia kena hamba saja. Ini kita nak mengaji ni supaya amalan kita tepat dengan apa yang Nabi ajar. Nanti tengoklah ramai kena hamba saja. Apa dia? Oh, banyak dalam hadis. Pelawak yang paling terbaik ialah ketika baca tahiyat akhir. Itu selawat yang terbaik Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad tayyibil qulubi wa dawaiha. Itu surat rekod. Selawat tahjiriyah. Banyak. Selawat syifa, selawat macam-macam ini selawat nariyah dah. Semuanya adalah rekaan tak ada yang Nabi tidak ajar. Dia berasa dia berasa berani, benda tu dia boleh bawa ke akhirat, silakan. Tapi kita tak berani. Asalkan ada dalam hadis tak apa. Wilah dalam gapo-gapo. Ada dalam hadis yang Nabi ajar, okey. Kita ni disiplin, kita orang ngaji ni, kita tidak berani nak buat. Kita tak siap ambil risiko. Kita nak buat serupa dengan Nabi. Dan dia berani, dia kata tak apa lah, ikut, silakan. Tak ada siapa dia lagi, pergi buat. Kemudian masuk bab yang kedua, syariat. Dia ni 10.50 boleh? 10 minit. Pengertian lain yang mirip dengan fiqh ialah syariat. Kita pernah dengar juga istilah syariat. Ini dari sudut bahasa syariat maknanya jalan, tariqah, jalan. Manakala secara istilah pula syariah adalah segala bentuk hukum, baik perintah suruhan atau larangan yang terdapat dalam Islam yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini dari segi istilah. Jadi secara praktisnya antara fiqh dan syariat tidak jauh berbeza. Jadi kalau kita sebut syariat, fiqh ini hak tulah, fiqh lah. Bahasa Melayu kita fiqh, fiqh ialah benda yang sama, tidak jauh beza. Perbezaannya ialah fiqh lebih bersifat teori, sementara syariat pula lebih bersifat praktikal. Ini benda yang sama. Lebih bersifat fiqh lebih bersifat teori, syariat lebih bersifat praktikal. Syariat diwujudkan mempunyai tujuan tertentu yang dikenali dengan maqasid syar'iyyah. Ini kita pernah dengar itu. Dan mungkin kita dalam usul fiqh dulu ada disebut dah. Sikit sebanyak. Cuma kita mendalami di sini sedikit. Dia panggil maqasid syariah. Maqasid mana tujuan syariat. Daripada beberapa takrifan yang dikemukakan oleh para ulama, boleh dibuat kesimpulan bahawa maqasid maqasid syariah ia adalah tujuan, makna dan hikmah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dalam hukum hakam yang disyariatkan serta rahsia di sebaliknya dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sebab pembahagian maqasid syariah ini dia terbagi kepada 3. Sebab dia bila sebut maqasid syariah, syariat yang diatur untuk menjaga masalah manusia. Dari sudut kepentingan ni kita panggil maslahah. Ada 3 dan telah pun kita belajar dah dalam usul fiqh dulu. Nombor 1 daruriyah. Tak apa dah sebut sekali lagi dah sini. Kebetulan sebab dia overlap, perbincangan dia sama. Kita ada 3 dah. Daruriyah, hajiat dan tahsiniyah. 3 dah. Dalam kehidupan kita ada 3. Daruriyah ni apa dia? Ia merupakan perkara yang mana kehidupan manusia memerlukan dan bergantung kepadanya. Daruriyah. Jika sekiranya perkara tersebut tiada, kalau tak ada dia, manusia akan mengalami kesukaran dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Contohnya mengadakan sumber air. Kalau tak ada air tak boleh hidup. Mendapatkan air ni dia panggil daruriyah. Gali telaga tu daruriyah. Okey. Sebab kalau tak gali telaga tak boleh air. Kita perlu air. Menyediakan perubatan
membina masjid dan sebagainya. Ini keperluan dunia atau keperluan akhirat? Tak boleh. Ingat, buat masjid ni benda daruriyat. Sebab tutup tes semaya jemaah dan sebagainya. Kalau kita ambil contoh tadi, macam air tadi. Gali telaga tu, dia panggil daruriyat. Baik. Kemudian al-hajiyat. Hajiyat ni mana dia turun ke bawah sikit. Al-hajiyat ialah perkara yang diperlukan oleh manusia bagi memberi kemudahan kepadanya dan menghilangkan kesukaran. Kalau kita pergi pada contoh sumber air tadi, pakai air pahit. Mendapatkan air itu, gali telaga tu masuk dalam daruriyat. Pakai air pahit tu nak mudah sikit lagi. Tak sewi payah. Duk karang telaga, ngerti merupih. Yang itu dulu tak? Mengadakan pahit. Jadi dari segi priority, keutamaan perbelanjaan kita kena tengok benda ni. Kita kena, orang panggil bergadap golok ni kerana untuk daruriyat. Ada pitih lebih lagi boleh buat untuk hajat. Macam tadi dah. Tak ada pitih, pokok mana gali telaga. Ada pitih, boleh buat air pahit. Air pahit tu masuk dalam hajat. Maknanya untuk kemudahan. Nak menghilangkan kesukaran. Learning orang panggil sukar dah. Orang zaman dulu duduk dengan telaga lepas mati tak ada masalah dah. Kalau learning, kalau rumah tak ada pahit, sukar. Tak ada cari rasa dalam negeri Kelantan ni. Orang kampus tahu tak ada pahit dah. Jadi mana dia sampai kepada hajat. Okey, contoh dia bawa sini, ketiadaan perkara hajat tidak membawa kepada kepincangan dalam hidup manusia. Macam tadi, air pahit tadi tidak pincang hidup dia. Sebagaimana ketiadaan perkara daruriyat. Daruriyat tadi telaga, kalau tak ada tak boleh. Namun ia akan membawa kepada kesukaran dalam kehidupan manusia. Contohnya solat jamuk dan qasar. Jadi kita semaya jamuk dan qasar ni masuk di dalam hajat. Berbuka puasa Ramadan ketika musafir dan sebagainya. Ini nombor 3 ni, saya buat nombor 2 tu. Salah nombor 3 ni at-tahsiniyah. Dalam nota nombor 2 juga kata. Tamusal. Boleh ingat ada 3 kau ni. Kalau kita kecek dengan orang mana, ini kita mengaji usul fiqh ataupun kita mengaji fiqhul ibadah. Benda dia panggil maqasid dalam kehidupan kita ni ada 3. Daruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Dan ada 2 perkara tadi tak? Boleh beza dah daruriyah dengan hajiyah. Tahsiniyah ni ialah merupakan perkara yang menyempurnakan dan mencantikkan urusan manusia. Nak cantikkan lagi. Ketiadaan perkara tahsiniyah ini tidak membawa kepada kesukaran dalam hidup manusia. Tidaklah kata tak boleh hidup susah. Kepayahan pun tak, kesukaran pun tak ada apa satu dia ni. Kalau tak ada dia pun tak apa. Seperti mana keadaan daruriyat dan al-hajiyat. Tetapi keberadaannya akan membawa kepada kehidupan yang lebih sempurna buat manusia. Misalnya kita kata kita boleh dah. Hajat kita ialah kereta. Daruriyat kenderaan. Naik kereta kenderaan awam. Hajat pun ada kereta sendiri. Tahsiniyah ni kereta molek, kereta selesa. Ada aircon. Suspension dia sedap. Mana cikgu ni? Boleh jalan jauh. Tu. Jadi dari segi prioriti kita kena selesai dulu. Hajat dulu. Sebab tu kalau orang yang tahu benda ni sebagai ketua keluarga, dia boleh gaji pun dia pandai. Pandai guna. Mula-mula kita selesai dulu hak daruriyat dulu. Beli berah dulu. Bila lebih piti sikit, barulah boleh cari benda-benda untuk hajat. Bila habis pitih tu, barulah boleh pergi shopping. Nak beli baju baru. Baju belanan dah dah. Lagi cari baju baru. Tapi kalau keluarga tu tak tahu, apa dia tak reti prioriti dia, boleh pitih gaji tu, dia pergi buat tahsiniyah dulu. Balik di rumah, orang reti nak kata, api kena potong lah. Apa tak bayar? Tak ada dia pitih, pergi supermarket beli baju baru. Dia orang tak pandai prioriti.
Jadi isteri kena royak ni. Ngaji usul fiqh kata, ngaji fiqh ibadat kata. Tak reti ni demo ni kata. Boleh pergi gaji, beli baju baru, masuk supermarket. Buat klik KFC ke anak dah. Siapa di rumah? Api kena potong. Kenapa tak? Contohnya berpakaian cantik di hari raya. Itu maksud tahsiniah. Mana kalau tak, kita boleh apa ni, membelanjakan untuk tahsiniah ni bila sesar hak dua sah tadi. Daruriyah dengan al-hajiyah. Sebab tu dalam munakah kita bila nak cari pasangan itu, fasfat li zati din, dia kata pilih orang beragama. Bila orang beragama ni dia dengan sendiri dia pandai bawa diri. Betul tak? Seorang lelaki dia pilih sebagai calon suami, dia faham dari segi prioriti hidup dia, sebab dia ngaji agama, dia faham dah lagi. Dari segi perbelanjaan dia pun dia pandai dah. Pakai cantik. Jadi kita boleh buat alasan kepada isteri-isteri kita kalau nak ambil nak pakaian cantik semua, kita kata tahsiniah tu dulu. Banyak lagi benda hajiat kita tak sesat, daruriyat tak sesat. Yalah. Mempersiapkan diri dengan baik untuk ke masjid, adab makan, minum dan sebagainya. Ini nak mengelokkan lagi. Baik, kita pergi pada 2.2 dan masanya telah habis. 10.50 hari. Habiskan. Kita berhenti sekat 2.2.